Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan yatim, kemudian aku lindungi perjalanan hidup kamu? Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan tidak ada apa-apa petunjuk, kemudian aku tunjukkan jalan hidup kamu? Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan kamu tidak mempunyai apa-apa harta benda, kemudian aku senangkan dalam hidup kamu? Cuma aku ingin pesan pada kamu, fa'ammal yatima fala taqhar. Pada anak-anak yatim jangan sekali-kali kamu tengking mereka. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Pada orang minta-minta usahlah kamu herdik mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan ada pun segala nikmat-nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada kamu, hendaklah kamu sebut-sebut tanda kamu mensyukuri nikmat Allah. Surah Ad-Duha. Yang dihormati imam, pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan di semua peringkat, muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah. Dalam suasana kita pada hari ini, Allah bagi lagi kesempatan untuk kita berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan yang merupakan yang diingati terhadap kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita tak akan jumpa dengan tarikh-tarikh sebegini, sambutan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila jarak masa kita semakin jauh dengan Rasulullah, alim ulama dijadikan supaya kita, bila kita masuk dalam bulan-bulan tertentu, alim ulama ingatkan kita dengan peristiwa-peristiwa tertentu yang supaya kita ni jangan terlupa dengan keadaan yang berlaku itu. Kita masuk dalam bulan Rajab, kita diingatkan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Bila kita masuk dalam bulan Sya'ban, kita diingatkan dengan peristiwa yang disebut dengan pertukaran kiblat. Kita masuk dalam bulan Ramadan, walaupun kita berpuasa, kita diingatkan dengan peristiwa Perang Badar, nuzulul Quran dan seumpamanya. Kita masuk saja dalam mana-mana bulan, alim ulama dia buat beberapa program untuk kita nak suruh sentiasa kita ni tak terlepas dengan apa yang telah berlaku dalam hidup kita untuk dijadikan panduan. Masuk saja dalam bulan apa saja pun ada sejarah yang perlu kita ingat dalam hidup kita. Termasuk dalam bulan Rabiul Awal.
bila kita masuk saja dalam bulan Rabiul Awal ini, kita diingatkan terhadap yang disebut dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun masa yang kita berada sekarang ini merupakan masa-masa yang paling sengit dalam hidup kita. Tuan-tuan pun tahu bahawa tak pernah dalam sejarah kita mengalami pandemik sebegini. Suasana yang disebut dengan COVID. Kita pun tak terfikir yang kita kena sambut Maulidin Nabi ini dalam keadaan sebegini. Semua bertopeng, semua berface mask. Kemudian semua berjarak di kalangan kita. Kemudian kita ada SOP tersendiri. Yang sebelum daripada ini kita tak rasa sebegini. Tak pernah pun kita rasa sebegini. Kenapa kita diajar walaupun suasana kita suasana sebegini, tapi kita diajar supaya ingat juga pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabnya para hadirin sekalian, kehidupan kita ni tak boleh lepas daripada Nabi Muhammad. Sekejap lagi, katakanlah kita tak peduli pada Rasulullah sekarang. Ada orang kata, saya tak sempat nak peduli kepada Rasulullah, nak ambil berat terhadap Rasulullah, kerana saya sibuk sangat dengan COVID ini. Misal contohnya, ada yang sebut demikian. Kita jawab, walaupun kita tak sempat sekarang, sekejap lagi kita masuk dalam kubur, kita perlu berjumpa dengan Rasulullah. Masuk je dalam kubur, sekejap je lagi kita berjumpa dengan Rasulullah. Ditunjuk wajah Rasulullah depan kita. Lepas soalan yang pertama yang ditanya, ma rabbuka, ditanya terus soalan, wa ma nabiyuka, apa nabi kamu dalam hidup kamu. Di waktu itu, cuba kita bayang kalau kita tak kenal Rasulullah, kita ni tak mencintai Rasulullah, macam mana kita nak jawab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kita berada dalam kubur sekejap lagi? Macam mana kita nak jawab waktu mana kita bangun di padang mahsyar? Bangun di padang mahsyar, tiba-tiba saat mana orang semua bangun, semua di kalangan kita ni tak cari yang disebut dengan isteri dia, dia tak cari anak-anak dia, dia tak cari keluarga dia. Dia cari siapa? Dia cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak, tuan-tuan, agak-agaklah tuan-tuan bangkit di padang mahsyar nanti, nama tuan-tuan boleh tak disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah akan panggil tak kita untuk minum di telaga Kausar Rasulullah di hadapan khalayak manusia yang ramai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil nama kita seorang-seorang untuk diberi minum di telaga Kausar Rasulullah. Sampai peringkat kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah, ada orang yang dihalau. Dia datang dekat dah dengan telaga Kausar, tapi kena halau oleh malaikat. Malaikat halau dia, pergi jauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pada malaikat, kenapa kamu halau umat aku? Ditanya waktu mana kena halau tu, Rasulullah tanya malaikat Jibril, tanya malaikat-malaikat ni, kenapa kamu halau umat aku? Lalu dijawab, dia bukan umat kamu, tapi dia baddalu ba'dak, dia telah menukarkan apa yang kamu ajar, menjadikan dia berpaling daripada ajaran yang dibawa oleh kamu, dan dia bukan umat kamu. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kena demikian tuan-tuan, na'udzubillah min dzalik. Dahlah Rasulullah tak kenal kita, kita pergi dekat di padang mahsyar, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bagi air, malaikat yang tahan pula, tak bagi minum di telaga Kausar. Kemudian bayangkan kalaupun kita tak kenal Rasulullah di padang mahsyar, bila masuk dalam syurga, orang masuk dalam syurga, dia tak peduli pada isteri dia, anak-anak dia, tapi masing-masing cari siapa? Cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari Rasulullah je, nak duduk bersimpuh di sisi Rasulullah. Mana di kalangan kita nak cari isteri, anak-anak, tak sibuk dah nak cari. Tapi cari siapa? Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, kalau kita baca dalam hadis-hadis, ada sahabat-sahabat terlampau dia rapat dengan Rasulullah, malam-malam dia pergi tidur depan rumah Rasulullah. Malam dia
waktu mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi hidup, dia pergi tidur depan rumah Rasulullah. Kerja dia apa dia? Malam tu dia berselimut, dia bawa cerek, bawa kendi, kemudian dia letak di sebelah dia. Dia tunggu, bila dia tunggu Rasulullah bangun tahajud. Bila Rasulullah bangun tahajud, Rasulullah turun daripada rumah nak ambil wuduk, dia pun ambil cerek tersebut, dia tuang pada Rasulullah air wuduk untuk Rasulullah ambil wuduk. Rasulullah begitulah malam-malam yang Rasulullah lalui. Satu malam Rasulullah tanya dia, kamu ni tiap-tiap malam datang tidur di rumah aku, depan rumah aku. Bukan tidur dalam rumah Rasulullah, tidur di luar rumah Rasulullah, berselimut, ambil kain selimut, begitu letak cerek. Kemudian bila aku bangun, kamu pun siapkan terus dengan air untuk kamu nak sediakan air pada dia aku. Rasulullah tanya dia, sebenarnya kamu nak apa? Kamu nak apa tiap-tiap malam? Kalau bahasa kita sekarang kan, ada kontraktor pergi tidur depan rumah Perdana Menteri. Bila kita tanya, Perdana Menteri tanya, nak apa sebenarnya? Datang tidur depan rumah saya. Dia mesti jawab, projek. Demikian. Rasulullah tanya pada sahabat ni, kamu nak apa? Yang kamu beria begitu sekali tidur depan rumah aku, siapkan dengan bekalan air untuk aku ambil wuduk. Kamu nak apa? Dia pun jawab, ya Rasulullah, tolonglah bantu aku an urafiquka fil jannah, untuk aku mendampingi kamu dalam syurga nanti ya Rasulullah. Bantulah, aku nak yang satu ni je ya Rasulullah. Apa benda? Biar aku boleh mendampingi kamu dalam syurga nanti. Rasulullah dengar aja begitu. Rasulullah kata, kalau kamu nak apa yang kamu inginkan itu, kamu tolonglah aku dalam membantu kamu mendapatkan kamu berada di sebelah aku. Bikasratis sujud. Dengan kamu hidup di atas dunia ni, jangan tinggal solat. Kamu kena banyakkan sembahyang. Kamu kena sentiasa sujud dalam hidup kamu. Bila kamu sujud, artinya kamu menghampiri pada Allah. Bila kamu hampir pada Allah, secara automatik kamu dekat dengan dia. Itu cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan dah mula tinggal solat, artinya tuan-tuan sudah menjarakkan diri dengan Rasulullah. Bahasa yang mudah demikian. Kalau anak-anak kita, keluarga kita, dia tinggal solat dia, maknanya dia sedang buat apa dia? Dia sedang menjauhkan diri dia dengan yang disebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kat mana yang dia nak jauh? Dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Para hadirin sekalian, saya nak sebut permulaan mukaddimah ini, nak suruh kita faham hidup kita ni, kita kena faham bahawa perlunya untuk kita letakkan Rasulullah di hadapan dalam hidup kita. Jangan sibuk fikir tentang diri kita. Jangan kita sibuk dalam hidup kita ni fikir tentang keluarga kita. Kita terlupa terhadap yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dalam pemikiran kita. Macam mana nak tolong Rasulullah? Macam mana nak bantu apa yang dibawa oleh Rasulullah? Yang ni salah kalau kita hidup begitu. Jangan kita hidup fikir nak makan apa hari ni, nak berjalan ke mana hari ni. Jangan begitu dalam hidup kita. Tetapi kita kena tanya, apa yang aku boleh tolong agama Allah? Melalui siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita kena buat demikian? Jawabnya kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berfikir untuk nak bantu umat dia. Pemikiran Rasulullah, dia sentiasa fikir tentang umat dia. Bahkan tuan-tuan pun tahu, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa Islam ini, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak keuntungan diri. Kalaulah Rasulullah nak keuntungan diri, di waktu mana tawaran orang kafir Quraisy yang menawarkan pada Rasulullah, Muhammad ni kalau dia bawa Islam ni semata-mata nak kerana perempuan yang cantik, kami akan cari mana-mana perempuan yang cantik, kami bagi pada dia untuk dijadikan isteri. Bahkan mereka tawar pada Rasulullah, kalau Muhammad nak harta yang banyak, kami kumpulkan harta yang banyak.
Kami kumpulkan harta banyak ni, kami bagi segala harta kepada Muhammad. Kalau Muhammad dia berpendirian untuk menjadi ketua di kalangan kami, kami akan pilih nanti dia menjadi yang di-Pertuan Agong di kalangan kami. Tapi Rasulullah sebut apa dia? Rasulullah sebut, kalaulah mereka, wahai pakcik aku, boleh bawa matahari letak sebelah tangan kanan aku, mereka tu boleh bawa bulan letak sebelah tangan kiri aku, untuk semata-mata aku berhenti daripada sebut tentang agama Allah ini, aku tidak akan berhenti sampai bila-bila, dengan sampai bila-bila sehingga Allah zahirkan kemenangan ataupun aku dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menyelamatkan umat manusia. Kerja Rasulullah datang dengan tujuan nak keluarkan manusia daripada suasana yang tak tahu tujuan hidup. Tujuan hidup ni tak tahu. Hidup kita ni, kita nak apa dia? Rasulullah datang, Rasulullah ajar. Kamu hidup turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Kamu kerja apa dalam hidup kamu? Kamu nak apa dalam hidup kamu? Rasulullah didik sahabat-sahabat tanya demikian. Mula nak suruh berfikir. Dalam pemikiran kita ni, kita fikir, sebenarnya kita turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, sampai putih rambut kita, sampai lunyai tubuh badan kita. Kita nak apa sebenarnya dalam hidup? Rasulullah ajar demikian. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tanyalah anak-anak tuan-tuan, tuan-tuan tanya pada keluarga tuan-tuan yang beria sangat kita ni, kita nak apa? Nak rumah sebesar mana? Nak kereta mewah semewah mana? Kita nak makan sebanyak mana yang kita nak makan sebenarnya dalam hidup kita? Cuba tanya di kalangan kita. Kamu turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, kamu nak apa? Ramai orang kita jawab, kami nak harta ustaz. Kami nak harta. Biar harta ni jadi banyak dalam hidup. Kita tanya balik, Allah jadikan kita untuk hidup atas dunia ni supaya memperbanyakkan harta ke? Biar harta jadi banyak, begitu dalam hidup kita ni. Dan Allah muliakan orang kerana harta ke dalam hidup ini? Tak. Allah tak muliakan hidup ini kerana harta. Kalau harta menjadi nilai ukur di sisi Allah, tuan-tuan rasa dengan harta tuan-tuan menjadi bernilai di sisi Allah, mana kaya tuan-tuan dengan kekayaan yang dimiliki oleh Qarun sebelum daripada ini? Qarun jauh lebih kaya daripada kita kan? Kaya tak kaya Qarun? Yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun, yang bawa anak kunci je, bukan bawa harta lagi, bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun, sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. 400 ekor kuda. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Akhirnya dengan kekayaan yang dimiliki oleh Qarun, Allah tenggelamkan Qarun dengan kekayaan Qarun itu dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta. Setiap kali mana terbit matahari, terbit je matahari, tenggelam 70 hasta. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta. Datang orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun dipanggil. Elok Qarun tenggelam, kita sibuk cari. Habis itu ada di kalangan kita, kita tanya, kamu nak apa dalam hidup? Dia jawab, kami bukan nak harta ustaz. Habis kamu nak apa? Kami nak tahta ustaz. Berebut nak jawatan. Orang kita kan berebut, dia rasa mulia dengan jawatan. Jawatan ni dia rasa hebat. Islam ajar jawatan ni tidak pernah menjadi kemuliaan hidup. Kalaulah jawatan ni mulia di sisi Allah, mana besar jawatan kita dengan jawatan Fir'aun? Fir'aun jauh lebih besar daripada jawatan kita kan? Besar tak besar jawatan Fir'aun? Sampai peringkat Allah rakam kata-kata Fir'aun. Bila dia rasa besar jawatan dia tersebut, lalu Fir'aun kata apa dia? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling agung. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Fir'aun? Waktu mana dia sebut ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling agung, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Iblis sebut pada Fir'aun, katanya Iblis. Ada juga manusia telajak pergi mengaku dia Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku dia Tuhan? Kerana Fir'aun tak pernah rasa sakit dalam hidup Fir'aun. Fir'aun Covid tak pernah kena Covid. Fir'aun kencing manis tak ada kencing manis.
Fir'aun gaut tak ada gaut. Fir'aun disebut dalam kitab tak pernah bersin. Bersin pun tak pernah. Disebut dalam satu kitab yang lain, Fir'aun tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Tunggu sikit lagi je, menguap terus tak kena gaya. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali ustaz. Nak lawan Fir'aun dia. Nak sebutnya, hidup kita ni kita nak apa dalam hidup kita? Rasulullah datang, Rasulullah ajar. Kamu nak apa? Ada yang jawab, saya tak nak jawatan ustaz. Tahta saya tak nak. Habis kamu nak apa? Saya nak kejar rupa ustaz. Rupa, terlampau obses dengan kecantikan. Orang kita dia kan terlampau-lampau nak jadi cantik. Yang perempuan sibuk nak memutihkan muka. Yang perempuan nak muka putih, lengan hitam legam dipanggil. Yang lelaki sibuk nak berbadan sadu. Yang lelaki kan nak berbadan sadu. Sadu ni tahu makna apa dia? Sasa bodoh dipanggil. Nak jadi badan kental. Rela tak makan nasi, makan telur 21 biji sehari. Rela tak datang sembahyang maghrib, pergi gym, nak betulkan badan ni, nak suruh badan berketul-ketul. Kita tanya, bila badan dah berketul-ketul tu nak buat apa? Kita tanya lagi, bila badan dah nampak berketul-ketul dah badan kamu, nampak badan kamu berketul-ketul, untuk apa? Dia jawab, untuk pakai seluar dalam, naik pentas ustaz. Tu je kerja dia, dengan tujuan nak tunjuk body. Tak ada manfaat langsung. Islam datang, Rasulullah datang, Rasulullah mula ajar, hidup ni jangan kejar harta, jangan kejar tahta, jangan kejar rupa, jangan kejar yang demikian, tetapi sibuklah kamu mengejar syurga. Rasulullah mula ajar sahabat-sahabat, pastikan kalian dapat syurga. Macam mana kalian mesti dapat syurga? Barulah mengejar syurga ni mesti menjadi kejaran dalam hidup kita. Sampai bila kita kena kejar? Sehingga nafas-nafas terakhir dalam hidup. Nafas-nafas kita terakhir nanti, ingat betul-betul. Jangan seorang pun terseleweng bila dekat nak mati nanti. Sebab ramai di kalangan kita, bila dekat nak mati, dia jadi teringat pada dunia. Dia jadi sayang untuk nak tinggalkan dunia. Dia jadi buruk sangka dengan Allah. Sehingga kan dia tak ada perasaan untuk dia nak menghadap di hadapan Allah untuk mendapatkan ganjaran syurga. Ni yang diajar oleh Rasulullah. Rasulullah bentuk hidup ni, rumah mesbah macam mana pun, kereta mewah macam mana pun, pengaruh kita ramai bagaimana sekalipun, yang penting bila mati nanti masuk syurga terus. Jangan ada seorang pun di kalangan kita rumah besar, kereta mewah, anak-anak semua cerdik, dalam hidup dia segala-gala di atas dunia. Bila dia mati masuk dalam kubur, masuk terus dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada manfaatnya hidup demikian. Hidup manfaat apa demikian? Lalu yang ni Rasulullah mula bentuk sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat dibentuk dalam hidup ni, jangan kamu sibuk nak mengejar dunia, tetapi kamu mesti kejar akhirat. Kerana dunia ni macam mana pun kamu hebat, kamu sedap, kamu seronok, kamu kena tinggal. Kamu kena tinggal, benda demikian. Tapi bagaimana untuk kamu dapatkan yang disebut dengan akhirat? Mula Rasulullah ajar, benda yang kamu confirm, kamu yang kekal dalam hidup kamu ialah akhirat. Allah bagi dah pada diri kita ni perasaan kan. Tuan-tuan sendiri pun rasa kan, sekarang di dunia ini, nikmat dunia ni sekejap je. Allah bagi, kenyang. Kita makan kenyang, sedap, sedap. Tapi berapa lama kenyang tersebut? Allah dah tunjuk dah. Lepas pada kamu kenyang, kamu pergi cari tandas. Kamu sakit perut, Allah ajar demikian. Ini nak sebut dunia. Dunia ni jadi macam tu. Dunia ni tidur sedap, tidur. Sedap, tidur. Tapi berapa lama tidur ni sedap? Berapa lama tidur ni seronok? Tidur 6 jam, 7 jam, sampai 10 jam, pening kepala bila kita melampau tidur. Maknanya nikmat dunia ni semua sekejap. Tuan-tuan tengok sendiri, kita boleh bertahan ni tak nak tidur. Kita kata tak nak tidur, sampai malam mengantuk juga. Ni dunia. Akhirat, akhirat tak ada tuan-tuan. Bukan macam tu. Rasulullah ajar akhirat ni, nikmat sedap tu berterusan, tak ada tandas.
Tak ada nikmat, tak ada yang disebut dengan tandas. Sampai orang dalam syurga tak tidur. Tak ada masa tidur. Bermula pagi sampai petang. Ahli syurga. Rasulullah ajar pada kita. Kamu bergerak waktu mana pagi sampai petang, kembali balik pagi. Tak ada malam dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat syurga. Ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Rasulullah ajar, mata tak pernah terpandang nikmatnya dalam syurga Allah. Wala sami'at, dan telinga tak pernah terdengar. Wala khatar ala qalbil bashar, hati ni tak pernah terdetik. Allah, cantiknya, sedapnya dalam syurga Allah. Ini syurga, nikmat syurga, nikmat akhirat. Kalau kamu cerdik, mestilah kamu ambil akhirat yang kekal. Oleh kerana kamu bodoh, kamu terpesona dengan dunia. Itu cara Rasulullah didik. Sahabat-sahabat, bila Rasulullah mula didik cara demikian, berubah sikap. Berubah sikap. Daripada hidup mementingkan dunia kepada mementingkan akhirat. Tuan-tuan bayangkan macam mana sahabat-sahabat dididik oleh Rasulullah. Sampai peringkat kita boleh bayang mereka korban segala-galanya, hatta nyawa sekalipun. Saya buat contoh yang mudah. Kalau sahabat, kalau tuan-tuan tanya saya, siapa yang dibuat contoh Ustaz sampai begitu mereka nampak syurga Allah, mereka nampak ganjaran syurga itu lebih besar, kecintaan mereka menjadi besar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana telah memberi sesuatu jalan hidup yang jauh lebih bernilai daripada kehidupan yang penuh dengan kesesatan dengan dunia. Contoh siapa? Kita ambil contoh yang mudah. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Seorang perempuan. Kalau ada orang perempuan tanya, siapa contoh yang kami boleh ikut Ustaz? Isteri-isteri Rasulullah. Sebelah orang ni kamu ikuti dalam hidup kamu. Kamu jangan jadi selain daripada isteri-isteri Rasulullah yang lain. Jangan. Kamu kena contohi hidup mereka ini. Kerana bila mereka mengenali Rasulullah, mereka tak nampak lagi keuntungan dunia. Pernah mereka cuba untuk minta dengan Rasulullah dinaikkan allowance bulanan. Dengan Rasulullah kan. Allah tegur perangai isteri ini. Kamu minta duit lebih tiap-tiap bulan, mentang-mentang Rasulullah dah buka kota-kota yang banyak, nampak dapat yang disebut dengan harta ghanimah, harta rampasan perang, yang menyebabkan mereka sebut pada isteri Rasulullah buat memorandum. Isteri-isteri Rasulullah ni buat memorandum, minta dinaikkan saraan hidup mereka bulan-bulanan. Rasulullah termenung. Ada juga perangai isteri dia macam ni. Turun ayat Quran, tegur isteri Rasulullah, bagi tahu pada dia, wahai Muhammad, bagi tahu, panggil semua isteri kami. Fata'ala umattihunna. Kamu panggil, kamu bagi. Yang dia nak tu, dia nak apa dia? Dia nak apa dia tu? Kamu bagi yang dia minta. Dia nak handbag mahal, misal contohnya. Dia nak pada permata yang besar, misal contohnya. Dia nak pada rumah yang mewah. Dia nak apa saja, kamu bagi yang dia minta sebut. Lepas pada kamu bagi, wa usarrihunna sarahan jamila. Kamu cerai mereka seorang-seorang lepas pada itu. Baru mukaddimah baru tuan-tuan. Sempat ke tak sempat ni tak tahu ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على La haula wala حي على la ilaha illallah. Tuan-tuan, saya nak sambung sikit je lagi mengenai bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk manusia dan juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mula nampak perjalanan hidup yang perlu kita ikuti dalam kehidupan kita ini sendiri. Rasulullah ajar pada sahabat-sahabat hidup di dunia ini bukan menjadi keutamaan, tetapi kehidupan yang paling bernilai dalam hidup kita sekejap je lagi. Bila kita masuk dalam kubur, start daripada kita mula masuk dalam kubur, itulah nilai yang sebenar dalam hidup seseorang. Kita jangan nilai orang dengan di atas dunia, kerana nilai atas dunia ni tak ada apa-apa pun di sisi Allah. Allah Subhanahu Wa Taala ajar melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah dunia ini bernilai, nescaya Allah tak bagi seteguk air pun untuk orang kafir untuk minum. Cara Rasulullah ajar kepada sahabat-sahabat, dunia ni tak ada nilai. Yang bernilai ialah akhirat. Macam mana kamu nak dapatkan akhirat dalam hidup kamu? Kamu mesti betul dengan apa yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah bersama dengan alladzina an'amta alaihim, orang yang telah diberi nikmat oleh Allah pada mereka. Siapa dia? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ni di antara contoh manusia yang telah di kalangan manusia yang berjaya sampai ke akhirat Allah dengan keadaan yang penuh dengan kegemilangan pada mereka ini. Yang menyebabkan sahabat-sahabat ini sendirinya berusaha bersungguh-sungguh. Saya buat contoh tadi, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang mudah, bila bertembung di antara kehendak dunia dengan kehendak akhirat, Allah ajar terus. Sebut pada isteri kamu, wahai Muhammad, kamu ajar pada isteri kamu, kalau sekiranya mereka nak kepada dunia, mereka nak pada dunia, kamu bagi semua dunia itu yang mereka nak. Tapi kesan daripada kamu bagi itu apa dia? Lepas pada kamu bagi, wa usarrihunna sarahan jamila, ceraikan mereka ni seorang-seorang lepas pada ni. Allah ajar demikian. Wa in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha.
Allah cerita demikian. Kalau mereka nak pada dunia dan juga segala perhiasan dunia. Tapi kalau mereka nak pada akhirat, mereka kena redha dengan keadaan apa yang diterima pada saat ini. Itu cara Allah ajar pada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan isteri Rasulullah pun banyak kali kan, kalau kita tengok orang yang paling dekat dengan Rasulullah, mencuba Rasulullah dengan goncangan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal contoh dalam surah At-Tahrim, surah At-Talaq, surah At-Tahrim ini sendiri cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila isteri Rasulullah pakat. Rasulullah makan madu, kemudian balik saja ke rumah, Rasulullah puji isteri yang bagi makan madu. Isteri yang lain ni tak puas hati. Isteri yang lain ni dia pakat, dia kata bila Rasulullah balik, Rasulullah sentiasa puji isteri yang bagi makan madu ni. Yang menyebabkan mereka, isteri yang tak bagi makan madu ni, dia kata, bau busuk apa ni? Bau busuk daripada mulut siapa ni? Bauan. Lalu Rasulullah jawab, bau daripada mulut saya. Saya makan apa? Lalu dia jawab, makan madu. Dia sebut demikian. Makan madu? Oh, patutlah busuk pun. Dia sebut demikian. 2-3 kali. Pergi rumah isteri yang lain pun sama juga. Ni bau apa ni? Bau masa macam ni. Lalu Rasulullah jawab, bau madu. Kamu makan madu ke? Isteri Rasulullah tanya. Ada Rasulullah, makan madu? Ya, makan madu. Patutlah busuk pun. Akhir Rasulullah kata, mulai daripada hari ini, aku haramkan aku makan madu. Bila demikian, turun ayat Quran, tegur Rasulullah. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwaj. Wahai Nabi, kenapa kamu haramkan satu perkara yang Allah redha? Semata-mata kamu nak dapatkan keredaan isteri kamu. Tabtaghi mardata azwaj. Semata-mata kamu nak jaga hati dan perasaan isteri kamu. Rasulullah faham terus. Maknanya isteri dia ni nak kepada keuntungan dunia, bukan nak kepada keuntungan akhirat Allah. Ini cara Allah tegur, nak ajar. Akhirnya isteri Rasulullah semua memilih untuk akhirat. Bila Rasulullah sebut saja begitu, semua minta maaf dengan Rasulullah. Semua membetulkan balik jalan hidup di kalangan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang mudah, saya nak buat contoh yang mudah lagi di kalangan isteri Rasulullah. Pengorbanan. Saya nak sebut bila mereka mengenali Rasulullah. Siapa dia? Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, bila dia wafat, nama dia sentiasa disebut oleh Rasulullah. Rasulullah sentiasa sebut. Seronok kan kalau ada Khadijah borak dengan Aisyah, sebut katanya Aisyah tengah borak dengan Aisyah, mesti nama Khadijah sebut. Cerita depan Hafsah, nama Khadijah disebut. Akhirnya Aisyah kata, tak adalah perasaan cemburu aku dalam hidup ini pada seseorang lebih daripada aku cemburu pada Khadijah binti Khuwailid. Orang yang mati, aku terpaksa cemburu kerana Rasulullah terlampau lebihkan Khadijah pada perasaan katanya yang disebut dengan Aisyah ini sendiri. Lalu satu hari waktu mana Rasulullah sebut saja begitu, Aisyah radhiyallahu anha memilih apa dia? Memilih untuk meninggalkan Rasulullah. Rasulullah sebut seronokkan kalau ada Khadijah. Lalu Aisyah ni nak tunjuk dia tak suka dengan kalimah nama Khadijah itu. Seronokkan kalau ada Khadijah. Seronokkan kalau ada Khadijah. Nak suruh lega sikit perasaan Aisyah tu, Aisyah bingkar bangun. Tinggal Rasulullah pergi ke dapur masak, nak menenangkan perasaan. Tengah masak, Rasulullah datang. Rasulullah tegur Aisyah. Aisyah, kamu buat apa wahai Aisyah? Aisyah jawab, masak ya Rasulullah. Masak? Rasulullah sebut, kamu masak banyak sikit ya. Kuah-kuah tu biar banyak sikit. Untuk apa ya Rasulullah dengan kuah-kuah yang banyak? Kita kan berdua je, katanya Aisyah pada Rasulullah. Tak, kuah-kuah yang banyak tu kita agih-agihkan pada kawan-kawan Khadijah. Sebut lagi nama Khadijah. Pergi jauh dah sebut juga nama. Nak sebutnya Aisyah dia kata sakit hati, sakit perasaan ni, berubah wajah Aisyah. Aisyah pergi dekat dengan Rasulullah, pegang tangan Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa kamu sibuk membilang nama orang yang sudah wafat ya Rasulullah? Kenapa kamu tak sebut nama orang yang masih hidup ni ya Rasulullah? Yang dia dah wafatkan,
berubah wajah Rasulullah. Rasulullah tegur balik Aisyah, Aisyah, kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Siapa Khadijah dalam hidup aku? Aisyah terdiam. Satu-satunya wanita yang beriman pada Allah. Saat wanita lain tak beriman pada Allah, di waktu mana aku memulakan membawa Islam ini sendiri. Dia yang memberi sokongan padaku dalam membawa Islam. Kan waktu mana Rasulullah balik daripada Gua Hira, balik di Gua Hira tu, Rasulullah sebut pada Khadijah, zammiluni, zammiluni, simutilah aku, simutilah aku. Rasulullah sebut demikian, tolong simut, sejuk ni sejuk. Lalu diambil kain simut, balut tubuh badan Rasulullah. Khadijah balut tubuh badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisik di telinga Rasulullah, sabar wahai suami aku, Allah tak akan sia-siakan amalan-amalan yang kamu kerjakan. Ini Khadijah bagi support pada Rasulullah, bagi semangat pada Rasulullah. Tak mungkin Allah sia-siakan kerja-kerja kami. Kan Allahu Akbar. Kita kan kalau kita tempat Rasulullah, balik-balik daripada gua macam tu, bagi tahu pada orang rumah, simut abang, simut abang. Agak-agak orang rumah simut tak? Simut, dia ambil juga simut. Sambil disimut, dia mesti bisik kat telinga kita. Siapa yang suruh pergi duduk dalam gua tu, siapa suruh? Elok orang tak duduk, kita pergi duduk. Dah kena sampul. Ini mesti kena marah, tak kena gaya dia. Tapi tengok bagaimana positifnya Khadijah. Ni nak sebutnya, kalau kalian jadi seorang perempuan, kalian jadilah bagaikan Khadijah binti Khuwailid. Bila sebut saja begitu, terdiam Aisyah. Aisyah, Rasulullah tanya lagi, kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Satu-satunya isteri aku yang melahirkan zuriat untuk keturunan aku seramai 5 orang daripada seorang perempuan yang berusia 40 tahun. 40 tahun, aku berusia 25 tahun. Dia melahirkan zuriat yang ramai daripada keturunan aku. 40 tahun para haniskan baru memulakan untuk melahirkan zuriat. Tak boleh nak dibayang. Kita kan, kalau kita orang rumah kita umur 40 tahun, cuba kita sentuh dia, misal contoh, mesti dia pandang kita. Abang tu ingat sikit, kencing manis tahu dia sebut. Abang tu dah lah darah tinggi. Abang, dia muda, umur 40 tahun, kilang tutup. Nak sebutnya gambaran mudahnya, nak gambarkan demikian. Khadijah di saat mana usia 40 tahun baru mula melahirkan zuriat. Nak gambarkan di saat mana dia membesar keluarga Rasulullah. Kamu tahu siapa Khadijah dalam hidup aku? Rasulullah tanya Aisyah, terdiam Aisyah. Satu-satunya perempuan daripada seorang keturunan bangsawan, dan dia pula seorang rupawan, daripada seorang yang penuh dengan hartawan, kekayaan yang ada. Saat mana dia mati, dia tidak memiliki lagi segala apa yang ada itu. Dia hanya memiliki Allah dan juga Rasul. Saat mana dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tak ada apa lagi harta dia, dia gunakan sepenuhnya untuk kerja-kerja Islam. Tuan-tuan baca dalam sejarah bagaimana hebatnya Khadijah. Nak gambarkan tentang bila dia mengenali apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang lain pun sama. Kalau tuan-tuan tengok dalam sejarah sahabat-sahabat, malam ni saya tak sempat nak sebut satu-satu sahabat-sahabat yang hebat. Abu Bakar, Sayyidina Umar Al-Khattab. Nak sebut cinta pada Rasulullah Umar ini, sampai waktu mana diisytiharkan Rasulullah wafat, Umar bingkah bangun. Umar sebut, jangan sebut Rasulullah wafat. Rasulullah Muhammad tak wafat. Rasulullah bagaikan Nabi Isa AS. Dia naik ke atas dan dia turun akhir zaman nanti. Ini disebut oleh Sayyidina Umar. Bila begitu, sahabat-sahabat dah mula jadi tak menentu. Sahabat-sahabat masing-masing cuit orang tu, cuit orang ni, bagi tahu. Sebut, tolong sebut, bangun Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar bangun. Sayyidina Abu Bakar naik atas mimbar, dia berucap terus, ayuhan nas, manusia semua, man kana ya'budu Muhammad fahuwa mat, wa man kana ya'budu Allah fahuwa hayyun la yamut, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ni Abu Bakar baca ayat ni. Abu Bakar sebut, manusia semua, siapa yang sembah Muhammad, Muhammad dah mati. Muhammad dah mati.
Siapa yang sembah Allah, Allah hidup dan tak mati-mati. Lalu dibaca ayat Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu tak lain seorang rasul, dia telah didahului sebelum daripada ni rasul. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah dengan dia mati ataupun dia gugur, maka berpaling hati-hati di kalangan kamu. Dengar di ayat tu, tersembam Sayyidina Umar Al-Khattab menangis teresa-esa sebut Rasulullah dah wafat. Rasulullah dah wafat. Sayang sahabat ini sendiri. Kenapa? Kerana Rasulullah mengajar, yang pertama Rasulullah mengajar kepada kehidupan akhirat yang jauh lebih mulia dibandingkan dengan kehidupan dunia ini sendiri. Saya nak berbalik kepada yang tajuk kita pada malam ini. Habis itu macam mana kita nak balas cinta Rasulullah pada kita ni? Rasulullah mencintai kita ni bukan untuk dunia je. Bahkan bila dekat nak wafat tu pun Rasulullah sebut lagi, ummati, ummati. Rasulullah sebut, ya nisa'i, ya nisa'i. Orang perempuan, orang perempuan. Rasulullah sayang, umat aku, umat aku. Bila Rasulullah bangkit, dalam hadis Rasulullah cerita, bangun di padang mahsyar, Rasulullah tanya terus. Tanya malaikat Jibril, ya Jibril, ma hadzal yaum? Jibril, hari ni hari apa ni? Rasulullah mula bangun di padang mahsyar. Malaikat Jibril jawab terus, hadza yaumuddin. Ni hari yang disebut dengan hari agama, yang sentiasa disebut Malik Yaumiddin, hari yang disebut dengan hari pembalasan. Rasulullah jawab terus, aina ummati ya Jibril? Mana umat aku wahai Jibril? Tanya terus mana umat Rasulullah. Tuan-tuan bacakan dalam hadis yang panjang, Rasulullah kata, bila bangun di padang mahsyar, aku tengok ada seorang Nabi, seorang pengikut. Ada seorang Nabi, dua orang je mengikut mereka. Ada seorang Nabi bersama dengan dia satu kumpulan pengikut yang mengikut. Ada seorang Nabi, walaysa ma'ahu ahad. Tak ada seorang pun yang mengikut. Nabi tu berjalan seorang-seorang. Aku sendiri cari, mana umat aku? Mana umat aku? Aku tengok hitam besar kat depan. Aku berlari. Rasulullah kata aku berlari nak pergi cari umat aku. Bila aku berlari itu, malaikat Jibril tahan aku. Malaikat Jibril tahan aku. Innahum Musa wa qaumuh. Katanya malaikat Jibril itu Nabi Musa dengan kaum dia. Bila sebut saja begitu, Rasulullah terdiam. Katanya malaikat Jibril, walakin zurul ilal ufuqil akhar. Cuba kamu tengok sebelah belakang sana. Tengok satu sudut ni, fa iza sawadun azimun kabir. Rasulullah kata hitam tu jauh lebih besar daripada hitam yang kat depan tadi. Lalu malaikat Jibril jawab, innahum ummatuk. Mereka itu umat kamu. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab. Bersama dengan yang hitam banyak tu, ada lebih kurang 70,000 umat kamu yang masuk dalam syurga tanpa dihisab dan diazab oleh Allah SWT. 70,000 tu saya harap malam ni semua yang hadir di kalangan mereka tersebut, insyaAllah. Kita doa biar kita antara orang yang boleh masuk syurga tanpa dihisab dan diazab oleh Allah. Dan bila Rasulullah sebut dia begitu, Rasulullah masuk dalam rumah Rasulullah. Nak sebutnya cerita panjang dalam hadis ini. Bangun seorang, masing-masing cakap di kalangan sahabat-sahabat ni, siapalah yang boleh masuk dalam syurga tanpa dihisab dan diazab tu? Kita ni tak mungkin kot. Sahabat-sahabat cakap. Tengah-tengah cakap demikian, Rasulullah keluar balik. Rasulullah tanya, apa yang kamu riuh-riuhkan? Kamu cakap pasal apa ni? Rasulullah tahu dah. Rasulullah biar tergantung je tadi. Kemudian Rasulullah keluar tu, Rasulullah tanya balik, kamu cakap pasal apa? Sahabat-sahabat jawab, kami tertanya-tanya, siapa yang boleh masuk dalam syurga tanpa dihisab dan diazab oleh Allah itu, ya Rasulullah. Rasulullah kata, oh kalau begitu, aku nak sebut, dia ada 4 ciri. Di kalangan umat aku, yang boleh masuk dalam syurga tanpa dihisab dan diazab oleh Allah. Rasulullah kata, humul ladina la yarqun. Yang pertama, orang yang tak pernah berjumpa dengan Tok Bomoh. Rasulullah sebut. Siapa yang pernah berjumpa dengan Tok Bomoh, terlepas peluang. Wala yastarqun. Yang kedua, dia tak pernah membomohkan orang lain. Dia tak pernah membomohkan orang lain. Rasulullah sebut demikian. Dia bomoh-bomohkan orang lain. Wala yatatayyarun. Yang ketiga, Rasulullah kata, dia tak percaya pada tenungan nasib.
Tenungan nasib ni maksudnya, kan dulu kan orang kita ni suka sangat lenggang perut, misal contohnya. Nak tahu anak lelaki kan anak perempuan. Kan dia lenggang perut ni, ambil buah kelapa, yang anak sulung tu dia golek buah kelapa atas perut ni. Jatuh sebelah kanan, lelaki dia sebut. Jatuh sebelah kiri, perempuan. Jatuh tengah-tengah, pondan. Nak sebutnya ni gambaran yang dia buat. Macam-macam gaya. Orang kita ni kalau biawak melintas, bahaya. Nak mati dah tu. Jangan percaya demikian. Yang keempat, Rasulullah kata, wa ala rabbihim yatawakkalun. Hidup mereka sentiasa bergantung kepada Allah. Tawakal mereka besar dengan Allah. Bila sebut saja begitu, bila disebut saja begitu, bangun seorang sahabat nama Uqashah bin Mihsan. Uqashah sebut, ya Rasulullah, ud'uni an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya biar saya di kalangan 70,000 tersebut ya Rasulullah. Rasulullah jawab terus, anta minhum. Kamu salah seorang di kalangan 70,000 tersebut. Uqashah nama dia. Kalau tuan-tuan tengok dalam Yasin kan, Yasin kecil-kecil itu dia ada doa Uqashah. Kalau tuan-tuan nak dapat anak, tuan-tuan letak nama anak Uqashah. Mudah-mudahan Uqashah tu di antara yang disebut oleh Rasulullah. Rasulullah sebut anta minhum. Kamu salah seorang di kalangan 70,000 tersebut. Allahu Akbar. Suka dia. Bila dia duduk, bangun pula sahabat yang lain. Bangun pula, ya Rasulullah, ud'uni an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya biar saya di kalangan 70,000 tersebut ya Rasulullah. Lalu Rasulullah jawab, sabaqaka Uqashah. Uqashah lebih mendahului kamu sebelum kamu mendahului Uqashah. Maksudnya apa dia? Buatlah amalan masing-masing. Jenuhlah aku lepas kamu duduk, bangun pula orang lain. Maknanya dalam hidup ni masing-masing buat amalan. Jaga amalan ini. Untuk apa dia? Dapat di kalangan tersebut. Tuan-tuan baca dalam hadis Rasulullah, nak sebut cintanya Rasulullah pada kita, sayangnya Rasulullah, sampai nak melintah titian sirat. Dah lepas dah titian sirat, Rasulullah berdiri di hujung titian sirat di padang mahsyar. Setiap kali mana umat dia nak lalu, nak melintas di atas titian sirat, Rasulullah akan sebut pada Allah, ummati ya Rab, ummati ya Rab. Umat aku wahai Tuhanku, umat aku wahai Tuhanku, salim salim, selamatkanlah dia, selamatkanlah dia, selamatkanlah dia, selamatkanlah dia. Doa Rasulullah. Rasulullah sebut, Rasulullah kata aku tengok dia berjalan, umat aku dia berjalan atas titian sirat, tiba-tiba dia jatuh. Dia jatuh, dia capai balik titian sirat tadi. Kemudian dibingkah bangun. Lega perasaan aku. Rasulullah sebut, kemudian bila dia berjalan lagi, jatuh lagi. Akhirnya terkulai jatuh ke bawah. Rasulullah kata, aku tersembang menangis teresak-esak kerana terlepasnya umat aku daripada titian sirat tadi, terhumban ke dalam kawah api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau Rasulullah cinta pada kita, kenapa tak dibalas cinta ini? Kenapa? Macam mana kita nak balas cinta Rasulullah? Saya ringkaskan saja. Yang pertama, tolonglah bawa perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan bawa perjuangan perut, keluarga kita menyesal tak sudah kita di akhirat nanti. Siapa yang nak membalas cinta Rasulullah, tolong sambung risalah kenabian ini. Bawa perjuangan Islam dalam hidup ini. Mesti sentiasa tanya, macam mana Islam nak ditegakkan di muka bumi ini? Apa peranan kita dalam menegakkan Islam? Mesti kita tanya demikian. Aku nak sumbangkan sumbangan untuk tegakkan Islam ni sudut mana dalam hidup kita? Jangan kita menjadi pengumpul-pengumpul harta dunia. Jangan. Gunakanlah harta yang kita ada untuk kerja-kerja Islam. Ramai dah di kalangan kita dia menyesal, masuk dalam kubur menyesal, tertinggal harta di atas dunia. Padahal dia ada harta. Kalau tuan-tuan ada harta, tolonglah guna harta tuan-tuan itu untuk kerja-kerja Islam. Banyak kerja-kerja Islam. Buat masjid. Kemudian apa lagi? Tolong rumah anak yatim. Ni ramai mana anak yatim yang lahir daripada kematian 27,000 yang mati di bumi Malaysia kita ni sendiri. Anak-anak yatim yang ramai. Tolonglah berbuat sesuatu untuk anak-anak yang tak tahu jalan hidup mereka.
menghafal Quran. Bangunkan masyarakat kita dengan masyarakat Islam. Biar orang kita rasa mulia hidup dengan Islam. Ini kerja-kerja kita yang perlu dilakukan dalam hidup ini. Yang pertama, tolong sambung perjuangan Rasulullah. Yang kedua, katakanlah kita kata yang tu tak boleh Ustaz, saya berat sangat, tak boleh. Bina untuk diri kita selawat pada Rasulullah, jangan ditinggalkan. Selawat tuan-tuan, balaslah cinta Rasulullah dengan selawat. Selawat ni bukan bermusim, bukan masuk bulan Maulud mesti berselawat, tapi berselawat sampai kita mati dalam keadaan kita berselawat. Mulut kita tak berhenti, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat ni panjang cerita. Saya nak sebut satu-satu amalan yang Allah arahkan kita buat dan disertai oleh Allah dan malaikat untuk sama buat. Selawat. Selawat tuan-tuan. Tak ada lagi amalan Allah suruh kita sembahyang, Allah tak sebut dia turut sembahyang. Allah bila disuruh kita zakat, Allah tak sebut dia turut berzakat. Tapi bila Allah suruh kita berselawat, Allah sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah, malaikat berselawat pada nabi kami. Amalan yang turut disertai. Kalau kita selawat, yang menyebabkan Allah turut serta berselawat. Malaikat turut serta berselawat. Bahkan besar ganjaran selawat. Man salla alayya marrah, Rasulullah sebut, siapa yang selawat pada aku sekali, sallallahu alaihi asyarah, Allah berselawat ke atas diri dia sebanyak 10 kali. 2. Yang 3, balaslah cinta pada Rasulullah ini dengan belajar sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kena belajar sirah Ar-Rahiqul Maktum. Saya cadangkan di masjid ni, tuan-tuan malam tertentu cari ustaz-ustaz belajar kitab Ar-Rahiqul Maktum, menceritakan sirah perjalanan hidup Rasulullah daripada awal Rasulullah sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Baca dalam rumah kita mesti ada kitab ini. Sama juga dengan apa dia? Kalau tak boleh juga belajar fiqh sirah Syekh Ramadan Al-Buti. Baca kitab-kitab demikian. Buat kajian terhadap siapa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Yang ketiga, hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, hidupkan sunnah Rasulullah tuan-tuan. Sunnah Rasulullah pada diri kita. Sunnah Rasulullah. Tuan-tuan jangan nampak lekeh bersugi, misal contoh. Jangan kata ala qolak lah bersugi disebut demikian. Jangan. Sunnah Rasulullah. Simpan janggut. Sunnah Rasulullah dalam hidup kita. Sunnah Rasulullah yang mudah-mudah je. Sunnah untuk diri, sunnah untuk keluarga. Sunnah untuk keluarga mudah je tuan-tuan. Sunnah untuk keluarga apa dia? Ambil makanan, suap ke mulut anak menantu seorang-seorang. Ni di antara sunnah yang mudah. Dalam rumah tangga kita kan, ambil makanan, suap ke mulut anak menantu seorang-seorang. Rasulullah buat demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sekali Aisyah kita, Rasulullah bila dia nak makan tu dia kunyah-kunyah makanan, dia kunyah-kunyah, dia panggil aku, ta'ali Aisyah, mari dekat sikit Aisyah. Aisyah datang dekat dengan Rasulullah. Rasulullah kata iftah famik. Rasulullah isyaratkan, buka bibir kamu Aisyah. Aisyah pun buka mulut. Rasulullah ludah dalam mulut Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah telan makanan yang telah dikunyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba try buat malam ni nanti. Malam ni balik ke rumah masing-masing, abang baru belajar sunnah Rasulullah. Cari daging-daging yang liat tu, cari kangkung-kangkung ke misal contoh. Kunyah panggil orang rumah. Mai. Abang baru belajar sunnah je. Sebut demikian. Mesti orang rumah angkat tangan dua-dua belah. Tak selera bang, tak selera. Dah lah gigi tak gosok. Isap rokok pula tu. Hilang tu sunnah Rasulullah. Kita ni bila hilang sunnah Rasulullah, tiada lagi ketenangan dalam kehidupan kita. Sunnah Rasulullah ni menjadikan ketenangan dalam kehidupan kita. Apa lagi dalam hidup kita? Balas cinta Rasulullah dengan bersahabat dengan para alim ulama. Jangan buat musuh dengan para alim ulama. Cari seramai mungkin orang-orang alim di kalangan kita. Bagi tahu pada dia, Ustaz, saya nak tumpang ilmu dengan Ustaz. Saya nak sebut nama Ustaz dalam kubur sekejap lagi. Kita sebut demikian. Kenapa kita kena berkawan dengan alim ulama? Masuk dalam kubur kejap lagi je, malaikat tanya terus.
Kamu hidup atas dunia, Quran kamu belajar dengan siapa? Nama apa guru kamu? Takkan kita nak jawab Google, kita jawab demikian. Takkan kita nak jawab Yahoo. Takkan kita nak jawab demikian. Dalam kubur nanti mereka tanya terus, kamu belajar tafsir dengan siapa? Kamu belajar hadis dengan siapa? Siapa nama guru kamu atas dunia? Orang-orang alim yang bersambung sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan hina para alim ulama di kalangan kita. Jangan menulis dengan tulisan-tulisan yang keji dalam WhatsApp group ke, dalam apa pun. Jangan hina alim ulama, jangan hina. Mereka warasatul anbiya, mereka pewaris nabi. Walaupun kita tak sependapat dengan dia, jangan hina dia, jangan kita berani-berani nak mencaci maki para alim ulama. Ada yang jawab nak memberanikan, dia kata apa dia? Ulama bukannya maksum pun disebut, tak maksum pun. Kita tanya balik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita ulama ni maksum ke? Tak ada seorang pun ulama maksum yang tersempurna, tak ada. Yang jadi sempurna. Ulama ni ada cacat dia. Tapi tidaklah kerana cacat dia layak untuk kita caci maki dia. Bila kita caci maki dia, yang sakit hati siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita. Jadi kena faham konsep ni. Kita hidup atas dunia ni di antara qudwah yang perlu kita ikuti. Rasulullah sebut, lam yurisu dinaran wala dirhaman. Aku tak warisi pada kamu harta benda, tetapi yang aku warisi kamu al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris nabi-nabi. Diajar demikian. Yang keenam, yang akhir sekali ialah simpanlah duit untuk ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergi ke Madinah, ni dah terbuka dah buka dah peluang untuk kita buat umrah. Dah ada dah peluang. Daftar cepat-cepat di kalangan kita. Mudah-mudahan dengan kita daftar tadi, dengan cara itu menunjukkan cinta yang terbalas, membalas cinta Rasulullah. Pergi diri depan makam Rasulullah, bagi salam pada Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiyullah, Assalamualaikum ya sahibatu fil ghar. Kita baca doa Assalamualaikum ya Al-Faruq. Sebut demikian, bagi salam pada Rasulullah, bagi salam. Semua salam kita tu akan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, siapa yang ziarah makam aku lepas pada kewafatan aku, dia seumpama dia sedang ziarah aku, seumpama aku masih lagi hidup. Mana-mana orang yang ziarah aku, wajabat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuncak kecintaan kita di mana kita dapat yang disebut dengan syafaat Rasulullah, lalu kita terbalaslah cinta Rasulullah itu pada dalam hidup kita ini sendiri. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan Allah bagi peluang pada kita untuk kita meneruskan rasa cinta dan kasih ini berterusan dan berkekalan, sehingga bila kita mati semua di kalangan kita ni, Rasulullah tersenyum indah menyambut kehadiran kita waktu mana kita menghadap di hadapan Allah nanti insya-Allah. Terima kasih di atas jemputan ini. Saya mohon kemaafan kerana panjang sikit. Saya tengok tuan-tuan dah betul tulang belakang 7 kali dah saya kira. Jadi mudah-mudahan dengan kesempatan yang terbaik ini Allah kurniakan pada kita untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji sama-sama kita, kalau kita mati, ada di kalangan kita yang mati ni, ada seorang je yang terlepas tak boleh masuk dalam syurga, tolong tarik dia masuk dalam syurga bersama dengan kita. Bagi syafaat, mudah-mudahan Allah bagi kebaikan untuk diri kita. Terima kasih sekali lagi. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita baca doa ni, saya suka nak sebut, saya nak berkongsi dengan tuan-tuan sikit. Saya bangunkan ma'had tahfiz. Saya ambil anak-anak yatim sebanyak lebih kurang 5 tempat saya bangunkan sejak 12 tahun yang lepas sampailah hari ini. Saya bangunkan di Shah Alam, Syekh Syalapan. Saya bangunkan di Jerantuk Pahang. Saya bangunkan di Kelantan. Saya bangunkan juga di Kuala Terengganu. Satu lagi saya bangunkan di Pulau Langkawi. 5 buah sekolah tahfiz. Anak-anak yatim orang miskin ni, kita tanggung mereka. Seorang, kita tanggung mereka RM3,500 seorang untuk biayai mereka ini sendiri. Pelajar-pelajar ada 1,000 lebih pelajar. Termasuk satu lagi saya bangunkan di selatan Thailand, anak-anak yang miskin tersebut. Macam mana cara saya nak bangunkan mereka tersebut? Saya nak dana ini sendiri.
saya karang beberapa buah kitab. Kitab-kitab ni tuan-tuan boleh dapatkan nantilah kat luar nanti. Ni di antara kitab-kitab yang terbaru yang keluar ni, himpunan zikir Rasulullah. Yang ni kitab ru'yah syar'iyah. Kalau tuan-tuan nak kesan keluarga kita ni kena sihir ke kena gangguan dan sebagainya, tuan-tuan ambil je ayat-ayat ni, tuan-tuan minta keluarga kita dudukkan kaki, tuan-tuan pegang tangan atas kepala dia, baca ayat ru'yah. Baca je ayat-ayat ni. Tiba-tiba dia mengeletak, dia pening kepala ataupun dia nak muntah. Itu tanda dia sedang diganggu dengan gangguan sihir. Sekarang kan ada rapid test kan, nak test COVID, kena COVID tak kena COVID. Yang ni nak test kena sihir ke tak kena sihir. Mudah-mudahan tuan-tuan buat amalan, baca dalam keluarga masing-masing. Kalau dia mengeletar, dia pening, teruskan bacaan juga. Mudah-mudahan orang kita tak syirik pada Allah. Saya karang berapa buah kitab lagi, termasuk kitab macam mana nak jadikan kematian kita husnul khatimah. Yang ni di antara kitab-kitab yang penting lah. Dan kitab ni saya karang dengan tujuan tadilah untuk dana sekolah saya lah, terutama. Kemudian beberapa produk yang kami keluar. Yang terbaru kami keluarkan produk safran. Kami dapatkan di Iran. Tuan-tuan, di Iran ni, di Khurasan, saya dapat juga yang grade AAA. Tuan-tuan campur je dengan air, tuan-tuan buat minuman. Setiap hari buat amalan demikian. Yang kena santau, yang kena kanser dan sebagainya, cuba buat amalan. Mudah-mudahan Allah pulihkan kalian daripada keadaan demikian. Dan beberapa produk-produk yang lain lah tuan-tuan boleh dapat. Kalau tuan-tuan tak nak yang produk-produk tu, tuan-tuan tolong pakai ambil ni pamphlet ni je pun tak apa dah. Tuan-tuan ambil pamphlet ni, di mana ada nombor akaun sekolah saya. Tuan-tuan pergi mana-mana bank, tuan-tuan berdiri depan mesin bank tu, semayang sunat istikharah dulu senang kita. Nak infak ke tak infak, nak derma ke tak derma. Mudah-mudahan Allah panjangkan pahala-pahala sama kita insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin.